Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dipetik suri tangkai berduri, Umai ke sini persembah diri. Terus bersama saya, Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 13 April 2023. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pegawai kanan Kementerian Sumber Manusia semalam berhubung isu pengambilan pekerja asing. Sebelum ini, pegawai berkenaan ditempatkan di Pejabat Menteri Sumber Manusia KSM sebagai pembantu kanan. Seorang lagi suspek yang dipercayai ejen pengambilan pekerja asing turut ditahan bagi membantu siasatan. Dalam siasatan itu, SPRM juga dikatakan sudah menyerbu pejabat kementerian terbabit yang didakwa mengadakan proses pengambilan pekerja asing yang dikaitkan dengan KSM. Mereka didakwa ditahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA sejurus tiba dari negara jiran. Sementara itu, Ketua Pusuruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki turut mengesahkan penahanan itu. Bekas Setiausaha Politik Ketua Menteri Melaka ke-10 Datuk Seri Idris Harun didakwa di Mahkamah Seksyen hari ini dengan 12 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM408,736 pada 2017. Tertuduh Datuk Rosli Hassan, 52 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh ketika itu yang merupakan pegawai badan awam iaitu Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Melaka didakwa telah membantu sebuah syarikat untuk dilantik sebagai kontraktor bagi projek bernilai RM5.28 juta. Bagi pertuduhan kedua pula, hingga ke-12, tertuduh didakwa menerima suapan melalui bayaran kad kredit berjumlah RM85,000 antara Mei 2017 hingga 19 Oktober 2017 di CIMB Bank Cawangan Batu Berendam. Mahkamah kemudian membenarkan rayuan pembelaan dan syarat tambahan dikemukakan pendakwaan serta menetapkan 16 Mei depan untuk sebutan semula kes. Rapid Rail Sdn Bhd Rapid Rail selaku pengendali sistem rail transit di Lembah Kelang akan melanjutkan waktu operasi beberapa stesen rail terpilih pada hari Sabtu ini sehingga jam 1.30 pagi. Rapid Rail dalam satu kenyataan berkata ia bagi memenuhi keperluan warga kota yang ingin membuat persiapan akhir untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, stesen-stesen LRT, MRT dan monorail yang akan dilanjutkan perkhidmatannya sehingga pukul 1.30 pagi adalah LRT laluan Kelana Jaya, Masjid Jamik dan KLCC, LRT laluan Ampang atau Seri Petaling, Masjid Jamik, MRT laluan Kajang, Bukit Bintang, laluan monorail, Bukit Bintang, Raja Chulan, Medan Tuanku dan Chowkit. Tambah kenyataan itu lagi, penumpang juga diminta menggunakan kad Touch and Go atau membeli token perjalanan pulang lebih awal untuk memudahkan perjalanan. Warga kota juga disarankan agar menggunakan pengangkutan awam pada hujung minggu ini bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas di dalam pusat bandar. Seramai 47 individu dan syarikat-syarikat produksi disaman selepas dikenal pasti gagal menerbitkan filem meskipun telah menerima dana berjumlah RM20 juta. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Profesor Dr. Muhammad Nasir Ibrahim berkata, tindakan tersebut diambil berdasarkan laporan audit membabitkan dana filem berjumlah RM20 juta yang diberikan kepada syarikat produksi dan individu antara 2013 hingga 2017. Berdasarkan laporan audit yang diterima, kesemua penerima dana berkenaan gagal menerbitkan filem seperti yang dipersetujui sekaligus membawa kepada tindakan saman kesemua syarikat dan individu terbabit. Tegas beliau, sekiranya tindakan tersebut tidak diendahkan, individu dan syarikat-syarikat terbabit bakal diisytihar muflis. Mak Nasir memberitahu langkah tersebut juga adalah untuk memulihkan martabat FINAS selain membaiki kelemahan sehingga dana filem diseleweng. Ingat, pastikan insurans dah cover kereta anda in case kena sondol dengan kebal. Titi, awak okey ke? Tipa, ada. Tersebutlah Alkisah Cinta Raya. Tipi dan Tipah mengikat jiwa. Hati terpaut dilafazkan saja. Kusangkakan real, rupa-rupanya angan-angan belaka. Tolong hati-hati di jalan raya. Kalau
nak bawa laju, hai kena cover. Tak kira king of the road atau kereta kuasa. Tahulah kau single tapi sayanglah nyawa. Tahu tak kita bau sangat ke? Kau dah garang, kau berhati bertaman. Bila nak ajak tiba jadi lebih dari teman. Sedih boleh cover, jiwa lara tak tertahan. Takut kena friendzone, kita hanyalah kawan. Confess saja. Kau reject jangan. Mengaku je lah. Takut nak jumpa. Nanti mak tanya jodohnya mana, di protek kan ada. Tak susah mana. Apa yang tak susah? Yang lain aja. Kalau dah sayang, tak perlulah nak cover. Tapi insurans kena lah cover. Kanja, musim-musim raya ni segala jenis kebau keluar. Ada kebau lemah, ada kebau innocent macam ayam, ada kebau bagi kita pun salah, dan ada kerbau yang bagi salam. Assalamualaikum. Tipi. Hai Tipa. Nasiblah baik-baik, ada yang cover. Perfume protect motor isi saja. Semua di hujung jadi hai 3 minit settle. Selamatlah kita bercover raya. Belum sah. Kita kembali lagi. 2 anggota polis berpangkat Lance Corporal dihadapkan di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas dakwaan melakukan rompakan berkumpulan. Tertuduh T.S. Pravin 31 tahun dan Muhammad Safri Idris 31 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik saja 2 pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Dharma Fikri Abu Adam. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh secara bersama-sama telah melakukan rompakan berkumpulan terhadap seorang wanita warga Indonesia dan mengambil barang kepunyaan mangsa. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa secara bersama-sama tanpa kuasa yang sah ada dalam milikan mereka, pasport atau dokumen perjalanan dalam negeri yang dikeluarkan bagi penggunaan seseorang iaitu seorang warga Indonesia. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM9,000 setiap seorang dan perlu melapor diri sebulan sekali di Balai Polis Berdekatan sehingga kes selesai. Donald Trump memfailkan saman terhadap bekas peguam pribadinya Michael Cohen yang berkemungkinan akan menjadi saksi utama dalam kes jenayah dihadapi bekas Presiden Amerika Syarikat itu di New York. Jelas Trump, saman itu difailkan di Mahkamah Daerah Florida bagi menuntut RM2 bilion daripada Cohen kerana didakwa melanggar ketetapan khas antara peguam dan pelanggan secara perjanjian kerahsiaan. Cohen adalah antara saksi yang memberi keterangan di hadapan juri besar yang akhirnya membuat pertuduhan ke atas bekas Presiden Amerika Syarikat itu. Terdahulu, Trump mengaku tidak bersalah di Mahkamah Manhattan atas 34 pertuduhan jenayah memasukkan rekod perniagaan berkaitan pembayaran wang sogokan menjelang penghujung kempen pilihan raya Presiden 2016. Seorang penghibur jalanan di Edinburgh, Scotland hampir maut selepas tersilap melakukan aksi menelan pedang. Gareth William atau lebih dikenali sebagai The Mighty Gareth dikejarkan ke hospital apabila aksi menelan pedang yang telah dilakukan selama 30 tahun itu tidak berjalan seperti dirancang. Williams dilaporkan mengalami kecederaan dan pendarahan dalaman tetapi kini sudah dibenarkan keluar dari hospital. Bagaimanapun dia berdepan tempoh pemulihan yang panjang selain diberitahu oleh doktor, aksi menelan pedang itu perlu dihentikan. Rakan penghibur jalanannya, Matt Keys, menubuhkan tabung GoFundMe untuk membantu Williams selepas dia kehilangan sumber pendapatan. Williams telah menelan pedang lebih 3,000 kali sepanjang kariernya dan turut melakukan aksi memakan api, silap mata serta aksi juga berbahaya menggunakan gergaji rantai. Jabatan Akauntan Negara sudah membuat bayaran balik sebanyak RM3.2 bilion wang tak dituntut WTD kepada pemiliknya sejak 1977. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jumlah WTD ketika ini adalah RM11 bilion berbanding RM14.1 bilion sebelum ini. Tambahnya, wang yang tidak dituntut itu merangkumi akaun simpanan, insurans, deposit dan lain-lain. Selain itu, kerajaan juga telah melaburkan sebahagian besar WTD dalam simpanan tetap.
Jelas beliau faedah daripada simpanan tetap itu akan dimasukkan ke dalam kumpulan wang disatukan yang menyaksikan perolehan faedah kira-kira RM250 juta setahun. Kerajaan juga berhasrat untuk meminda Akta Wang Tak Dituntut 1965 bagi melancarkan operasi pengurusan WTD supaya lebih cekap dan efisien. Osmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Pengeluar Kereta Nasional Proton menyahut insentif kerajaan untuk membantu mengurangkan kos sara hidup golongan berpendapatan rendah dengan pelancaran Proton Rahmah 2023. Kempen itu menggalakkan pemilik Proton menghantar kenderaan mereka ke pusat servis bertauliah untuk pemeriksaan keselamatan 40 mata percuma dan pakej servis berharga RM150. Kempen Proton Rahmah bermula 12 April sehingga 31 Mei 2023. Ia disasarkan kepada pemilik Proton Persona, Iris, Izora, Saga serta model terdahulu termasuk Inspira, Wajah dan Wira. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemilikan kenderaan adalah penting untuk kehidupan seharian dan perbelanjaan yang berkaitan seperti pembayaran balik pinjaman bank, minyak, tol dan penyelenggaraan. Katanya dengan pelancaran kempen Rahmah, pemilik Proton akan dapat memeriksa kereta mereka secara percuma dan membeli pakej perkhidmatan mampu bilik yang akan meringankan beban mereka menjelang sambutan Hari Raya bakal datang. Penyelaras projek Road to Gold RTG Stuart Ramalingam menjelaskan status pemain persorangan lelaki profesional negara Lizzie Jia yang berada dalam senarai atlet elit Kesukan Olimpik Paris 2024 tidak perlu dipersoalkan. Menurut Stuart, Zijia yang menduduki ranking nombor 4 dunia kekal menjadi pemain persorangan terbaik negara ketika ini dan tidak wajar diketepikan walaupun terdapat konflik dalaman yang berlaku sebelum ini. Ujarnya lagi, pelibatan Zijia membuktikan bahawa projek RTG sentiasa terbuka bagi memastikan sokongan sewajarnya diberikan kepada mana-mana atlet berpotensi menghadiahkan pingat emas pertama negara pada Sukan Olimpik nanti. Selain Zijia, 3 beregu profesional iaitu 2 wakil beregu campuran Tan Kiang Meng, Lai Peijing dan Goh Sun Huat, Sevon Lai Jamie serta beregu lelaki antara keseluruhan 15 atlet yang tersenarai dalam projek RTG. 2 pemain Bayern Munich, Sadio Mane dan Leroy Sane dilaporkan bergaduh dalam bilik persalinan sejurus tewas 0-3 kepada Manchester City pada perlawanan suku akhir pertama Liga Juara-Juara Eropah UCL awal pagi semalam. Menurut laporan, Sane dilaporkan ditumbuk di bahagian muka oleh Mane sehingga pecah bibir. Difahamkan pertengkaran antara 2 pemain ini sudah bermula ketika masih dalam perlawanan lagi dan terdapat rakaman mengenai pertengkaran berkenaan. Sementara itu, Bayern sehingga kini masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi mengenai perkara itu. Untuk rekod, kekalahan itu merupakan yang terbesar pernah dihadapi Bayern dalam saingan UCL sejak 2017. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 14 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Umay Wahid. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.